Salam sejahtera. Ini adalah video bahagian yang kedua untuk bab 3, iaitu op-amps, dan kita akan lihat dengan terperinci bahagian blok-blok di dalam satu op-amp. Kita mulakan dengan blok yang pertama, iaitu differential amplifier. So, seperti yang telah saya jelaskan dalam bahagian yang pertama video kita, differential amplifier akan mengambil beza antara isyarat pada V1 dan V2, kedua-dua input bagi satu op-amp, iaitu inverting dengan non-inverting inputnya, dan perbezaan ini yang akan digandakan. So kita akan lihat bagaimana kita nak mengira Vout yang dihasilkan oleh bahagian differential amplifier. Ini adalah lita untuk bahagian differential amplifier. Ia terdiri daripada dua transistor NPN yang disambungkan secara bersemuka, dengan bahagian kolektor kedua-dua transistor itu digunakan untuk dapatkan Vout. Dan kita ada RC, iaitu rintangan bagi bahagian kolektor, dan RE. So untuk satu differential amplifier yang ideal, nilai RC, lepas tu IQ di sini, IQ untuk yang pertama, untuk transistor yang pertama dengan IQ bagi transistor yang kedua mestilah sama. Dan pada bahagian emitter kedua-duanya, yang di-shortkan bersama, kita akan dapat I total. Di mana IT akan sama dengan IQ1 plus IQ2. Ini yang ideal. So, apa yang dilakukan oleh differential amplifier? Mula-mula ia akan compare dua input signal. Dia akan bandingkan dua input signal yang diberikan. Kemudian ambil difference between them. Atau perbezaan antara kedua-dua input signal tersebut, dan gandakan perbezaannya. Compare to input signal and then take the difference between them and amplify this difference. So, sebelum kita kaji dengan lebih mendalam, kita lihat DC analysis, tips untuk memahami DC analysis bagi satu differential amplifier dalam op-amp. Mula-mula kita ada two separate inputs, dua input yang berbeza. V1 untuk non-inverting, manakala V2 untuk inverting input. Kemudian total input ni akan dimasukkan ke dalam differential amplifier. Dan perbezaan antara kedua-dua V1 dengan V2 ni akan memberikan voltage yang perbezaan voltan. Dan yang digandakan adalah perbezaan voltan ni. Ia digandakan, kita ada VD. VD ni akan digandakan dengan gandaan voltan bagi op-amp tersebut. So Vout kita adalah VD multiply by AV. Dalam kata lain, Vout kita adalah AV darabkan dengan perbezaan V1 tolak V2. Yang non-inverting tolak dengan yang inverting. So, kalau dalam op-amp yang ideal, bahagian differential amplifiernya, kita akan lihat, di sinilah IT. IT akan sama dengan voltan yang wujud di bahagian emitter, iaitu VEE divided by RE. Dan kemudian di sini kita ada IE 2, ini IE 1. So, I total sebenarnya ialah IE1 plus IE2. Ataupun kalau kita hanya nak kira satu branch IE, ianya adalah IE bahagi 2. Dalam kata lain, IE1,
akan sama dengan IE2. Okey, itu adalah untuk yang ideal. Lepas tu pengiraan untuk VC. Okey, VC maksudnya voltan dekat bahagian kolektor bagi transistor. Okay. So VC di sini, okay, kalau dalam ideal, VC2 dengan VC1 sama. Okay. Kalau untuk op-amp yang ideal, maka VC kita boleh kira daripada kejatuhan voltan merentasi perintang. Okay. So VC akan sama dengan VCC, voltan bekalan, okay, bahagi tolak dengan kejatuhan voltan merentasi RC. Okay, so kita dapat formula ni. So ini adalah analisa yang ideal. Okay. So sekarang ni kita lihat yang untuk praktikal pula. Okay, saya padamkan dulu. So kalau yang praktikal, okay, ia tidak akan memberikan nilai yang begitu mudah ataupun begitu simple. Okay. Kita mulakan dengan untuk untuk I total. Okay. I total ialah di sini. So I total diberikan oleh VEE tolak dengan VBE bahagi dengan RE. Okay, tadi untuk I total kita simple je VEE. Okay, VEE di sini bahagikan dengan RE. Okay, kita guna hukum Ohm. V equivalent to IR. So I is equivalent to V divided by R. Okay. Tetapi kalau yang praktikal, kita kena ambil kira kejatuhan voltan di antara base dengan emitter VBE bagi setiap transistor. Okay. So VBE yang diperlukan biasanya kalau untuk transistor jenis silikon ialah 0.7 volt. Okay. Jadi daripada yang ideal VE bahagi RE, kalau untuk yang praktikal IT kita akan sama dengan VEE voltan pada emitter. Okay. Lepas tu tolak dengan voltan, kejatuhan voltan pada base dengan emitter bahagikan dengan RE. Okay. Manakala untuk IE, okay, IE iaitu arus pada satu cabang, okay, dalam differential amplifier kita ialah I total bahagi dengan 2. Okay, sama, masih sama, cuma nilainya akan kurang sikit sebab kita dah tolak dengan VBE. Okay. So inilah VBE 0.7 untuk silikon transistor. Okay. So bahagian VC itu masih sama sebab ia tidak melibatkan VBE. Hanya yang berbeza ialah untuk jumlah arus sahaja. So ini kita ulang kaji balik op-amp characteristics. Okay, untuk op-amp yang ideal, kita akan mempunyai voltage gain yang infinity, input impedance infinity. Okay, input impedance ataupun Rin kita. Ini ialah voltage gain Rin infinity. Output impedance kosong. Okay, input offset voltage IO sama dengan kosong. Offset current, okay, offset current sama dengan kosong dan bandwidth sama dengan infinity. Okay, saya ulang lagi sekali. Yang bahagian offset current tu adalah voltan, okay, yang muncul di bahagian keluaran kita semasa masukan kita sama dengan sifar. Okay, so untuk op-amp yang ideal, kalau tiada input signal, maka output dia adalah sifar. Tetapi kalau untuk yang praktikal, kita akan dapati ia mempunyai sedikit offset current. Okay, dan saya dah terangkan dalam bahagian yang pertama, dalam praktikal apa yang infinity kita gantikan dengan high, manakala apa yang sifar kita gantikan dengan istilah low.
Okay, kita tak akan dapat nilai ideal, sifar atau infinity. Kita akan dapat sama ada high ataupun low sahaja. Okay, so kita lihat dua lagi ciri op-amp yang belum kita bincangkan, iaitu input offset voltage. Okay, dan satu lagi adalah untuk voltage. Okay, input offset voltage dan input offset current. Okay, so kita lihat untuk input offset voltage diberikan sebagai VIO. Okay, input offset voltage is defined as the voltage that must be applied between the two input terminals of an op-amp to null or zero the output. Okay, dalam kata lain, ianya adalah voltan yang mesti kita masukkan di antara dua input terminal ni. Okay, di bahagian terminal input ni kepada op-amp untuk menjadikan output tu sama dengan sifar. Okay, ia seolah-olah kita nak calibrate op-amp kita. So, nilai VIO ni boleh jadi nilai yang positif atau nilai yang negatif. Okay, dan formula untuk input offset voltage diberikan sebagai nilai voltan DC. Okay, yang perlu kita berikan kepada bahagian terminal negatif dan positif, okay, terminal input pada op-amp kita untuk jadikan output kita sama dengan sifar balik. So, untuk IC 741, nilai maximum value bagi input offset voltage adalah 6 mV. Itu maksudnya kita kena bagi satu voltan 6 mV kepada salah satu input tu untuk menjadikan output offset voltage tu 0. Okay, contohnya, kalau kita dah sambung op-amp kita. Okay, kita dah sambungkan op-amp dan kita dah bagi signal. Okay, contoh. Yang ni disambungkan secara bentuk inverting. Okay. So, sebelum kita sambungkan sebarang signal, okay, katakan dekat sini kosong. Jadi, sepatutnya di sini kosong dan di input negatif pun kosong. Secara idealnya, semasa dua-dua kosong, Vout juga sama dengan kosong. Tapi bila kita sambung kepada osiloskop, kita dapati Vout ni memberikan satu nilai, katakan X. Okay, so ini adalah offset voltage. Alamak. Sorry. Okay, semasa input kita kosong, voltan kita sepatutnya Vout kita juga kosong. Tetapi jika Vout ni memberikan satu nilai, katakan X, okay, ini ialah offset output voltage. Okay, jadi kita nak make sure voltan ni, Vout ni adalah sifar balik semasa tiada signal, maka kita perlu berikan sedikit voltan DC di bahagian terminal inputnya. Okay, so kita boleh bagi dekat bahagian input negatif atau input positif dan kita akan tambahkan atau kurangkan nilai DC ni sehingga kita dapat Vout sama dengan sifar balik. Okay. Jadi, the smaller the input offset voltage, the better the differential amplifier because its transistors are more closely matched. Jadi, kita perlukan input offset voltage yang sekecil yang mungkin. Okay, kalau dia lebih besar, maksudnya op-amp kita tu dah tak okey. Seterusnya, satu ciri lain untuk op-amp ialah input offset current. Okay, IO. The input offset current is the difference between the currents into inverting and non-inverting terminals of a balanced amplifier. Okay, tadi kita dah bagi VDC untuk offset, untuk reduce offset voltage kita daripada X, kita nak jadikan kepada sifar balik. Okay, jadi bila kita masukkan voltan DC, ia akan menghasilkan ia akan menghasilkan satu arus. Okay, dan arus ni pada kedua-dua terminal negatif dengan positif. So, input offset current adalah perbezaan arus yang masuk ke dalam
satu op-amp yang telah balance. Okey, kita nak balancekan op-amp, kita kena bagi voltan DC. Jadi ia akan menghasilkan arus. So untuk 741, input offset current, okey, nilai maksimum yang boleh diterima ialah 200 nano ampere, sangat kecil. So as the matching between the two input terminals is improved, the difference between IB1 and IB2 becomes smaller. That is, the IO value decreases further. Jadi bila op-amp kita matching, okay, maksudnya tak ada perbezaan sangat antara differential amplifier tu, maka kita akan gunakan VDC yang rendah. Okay, VDC yang rendah, maka kita akan hasilkan IIO yang rendah juga. Okay, so ini ialah apa yang kita kehendaki di dalam litar op-amp kita. Okay, ingat ya, input offset current dengan input offset voltage digunakan untuk kita nak jadikan keluaran op-amp tu null ataupun sifar semasa tiada input signal dikenakan. Okay. Kemudian kita ada satu lagi ciri op-amp dikenali sebagai input bias current. Okay, input bias current adalah purata arus yang masuk ke dalam bahagian op-amp, terminal-terminal input op-amp semasa amplifier itu balance. Dalam kata lain, semasa amplifier itu memberikan keluaran sifar. Okay, so tadi kita bezakan input offset current adalah kita bezakan IB1 dengan IB2. Tapi untuk input bias current IB, ia adalah purata kedua-duanya. Okay, kita ambil hasil tambah, bahagikan dengan 2. Okay, so untuk 741 yang biasanya kita gunakan dalam lab, input bias current ni ialah 700, maksimumnya 700 nanoampere. Dan kalau untuk 741 yang lebih tepat, okay, nilai input bias current ni dalam lingkungan 7 nanoampere sahaja. Okay. So macam mana kita nak buat calibration atau voltage adjustment tu, okay, untuk menjadikan op-amp kita balance balik atau mendapat keluaran null? Kita gunakan pin 1 dan 5 pada IC. Contohnya kalau untuk 741 kita gunakan pin 1 dan pin 5. Okey, dan kita akan sambungkan satu potentiometer bernilai 10 kilo ohm di antara pin 1 dan 5. Okey, kita lihat litarnya. So di antara pin 1, 5 kita sambungkan kepada potential. Okey, potentiometer bernilai 10 kilo ohm. Dan kita akan laraskan. Okay, kita akan laraskan di bahagian potentiometer ini. Okay. So sebenarnya ianya lebih kompleks daripada ni sebab ia masuk ke dalam bahagian op-amp kita. Okay, so tetapi kalau di dalam lab, kalau kita gunakan IC, kita cuma masukkan dalam potentiometer dan kita laraskan nilainya sehinggalah kita dapat Vout sama dengan 0 semasa tiada signal diberikan. Okay, so for the 741C, the offset voltage adjustment range is in the range of plus minus 15 millivolts. Okay, so next, okay, dalam op-amp, ciri op-amp, kita juga ada satu yang dikenali sebagai common mode. So kita telah belajar configuration jenis inverting and non-inverting. Okay, so sekarang ni kita lihat common mode configuration. Yang ni jarang kita gunakan, tapi kita perlu faham apakah itu common mode configuration sebelum kita pergi ke subtopik yang seterusnya, iaitu common mode rejection ratio atau CMRR. Okay, so common mode adalah satu keadaan apabila kita berikan isyarat yang sama
kepada kedua-dua bahagian masukan atau input terminal sesuatu op-amp. Isyarat yang sama dan kita bagi serentak pada kedua-dua input terminal tersebut. Jadi kalau kita bagi isyarat yang sama, sepatutnya V1 sama dengan V2 dan kerana tiada perbezaan antara V1 dengan V2, maka kita akan dapat Vout kita sama dengan kosong. Ini yang dinyatakan dalam kenyataan yang kedua ni. Ideally, the output voltage should be 0 when the same input is applied, as V1 is equivalent to V2. There is no difference between V1 and V2, so the output voltage should be 0. Tetapi sekiranya bila kita bagi input yang sama kepada kedua-duanya, kita shortkan dan kita dapati V1 is not equivalent to walau kita bagi isyarat yang sama dan V1 is equivalent to V2, tetapi pada Vout kita dapati kita ada satu nilai, katakan kita bagi nilai tu X, maka output voltage yang kita dapat semasa kita bagi isyarat common mode di sini dikenali sebagai common mode output voltage. Voltan keluaran yang didapati apabila kita berikan signal yang sama di bahagian terminal negatif dan positif sesuatu op-amp. Sepatutnya kita dapat sifar, tetapi kita dapat satu nilai yang kecil. Voltan output ini dikenali sebagai common mode output voltage. So configuration common mode kita bagi isyarat yang sama. Dan kalau kita ada keluaran, itu dikenali sebagai common mode voltage, output voltage. So kebiasaannya nilai VCM atau common mode output voltage ni adalah kurang daripada voltan output sebenar kita. Jadi contohnya, kalau Vout semasa kita bagi signal, kita dapat 12 volt. Jadi VCM ni sepatutnya kurang daripada 12 volt. Jadi kalau nilai VCM dah kurang daripada 12 volt, nisbah antara VCM dengan V output kita, yang ni dah kurang daripada 12 volt, bahagi dengan 12 volt, maka kita akan dapat jawapan dia kurang daripada 1. So nisbah VCM output voltage, common mode output voltage bahagi dengan output voltage is called the common mode gain, ataupun kita gunakan simbol ACM. Ingat VCM common mode output voltage, common mode output voltage must be less than the output voltage. So kesannya bila kita ada common output voltage pada dalam untuk common mode ni, ialah ia juga turut digandakan pada bahagian output. Yang tu kita akan lihat pembincangan seterusnya. Tapi sekarang ni kita lihat dari mana sumber common mode ni. Selain daripada kita bagi macam tu, macam seperti dalam lita yang ditunjukkan sebelum ni, yang ni kita masukkan sendiri. Common mode, isyarat common mode ni juga boleh datang daripada noise. Daripada isyarat noise yang sebenarnya kita tak nak kacau dalam lita kita. Satu lagi, kesan daripada elektromagnetik. Kesan daripada medan elektromagnetik yang terjana di dalam lita kita. Ia akan menghasilkan electromagnetic interference apabila lita kita sedang beroperasi. Jadi kedua-dua ni berkemungkinan untuk menghasilkan isyarat common mode, sebab noise akan di-apply kepada bahagian negatif. Noise juga boleh, voltan noise juga akan masuk ke bahagian input positif. Sama juga
okey, interference elektromagnetik ni boleh dimasukkan ke dalam op-amp kita simultaneously ataupun serentak. Dan ini menjadi isyarat jenis common mode. So these common mode signals will also be amplified. Thus, an ideal op-amp should be able to block or reject these common mode input signals and only amplify the actual input signal. Jadi dalam satu op-amp yang ideal, sepatutnya ia boleh block atau reject common mode input signal ni. Okay, ideal op-amp sepatutnya dia boleh block common mode signal ni yang biasanya daripada noise dan juga daripada kesan interference medan elektromagnetik yang terhasil, dan ia hanya akan gandakan actual input signal. Okay, so katakan kalau dekat kita punya masukan, okay, kita dah ada R-in dan kita ada input, okay, yang disambung ke ground. Pada masa yang sama kita ada noise, okay, masuk ke dalam op-amp kita. So V out sepatutnya hanya menggandakan, okay, ini gandaan dia, hanya menggandakan input signal. Tetapi kalau common mode signal ada wujud di dalam data kita, kita akan dapati bahawa hasil output kita ialah gandaan op-amp ni darab dengan V-in campur dengan gandaan untuk common mode darab dengan katakan noise kita. Okay, so V output kita tak lagi tepat. So kita ada satu nilai, okay, bagaimana kita ukur keberkesanan ataupun effectiveness of an op-amp untuk reject isyarat-isyarat common mode ni, terutamanya isyarat noise. Ia dikenali sebagai common mode rejection ratio. Nisbah, okay, nisbah bagaimana satu op-amp tu boleh reject atau menolak isyarat jenis common mode. Okay, common mode rejection ratio is a measure of the ability of an op-amp to ignore common mode, iaitu dia akan blockkan atau dia akan abaikan isyarat common mode. So CMRR, okay, common mode rejection ratio diberikan sebagai nisbah gandaan untuk voltan. Okay, ingat dalam op-amp, okay, AV kita sebenarnya ialah gandaan, okay, gandaan yang kita berikan terhadap perbezaan dalam V1 dengan V2. So sebab tu dia dikenali sebagai differential gain. Okay, ataupun kita gunakan AV sahaja. Okay, nisbah differential gain bahagi dengan common mode gain. Okay, so yang ni kita sebenarnya boleh tulis sebagai AV bahagi dengan ACM. Okay, CMRR is equivalent to AV divided by ACM. So sekiranya, okay, dalam voltan dalam op-amp yang ideal, gandaan untuk common mode kita sama dengan kosong. Bila kita gantikan dalam formula untuk CMRR, okay, kita ada, yang ni mesti ada satu nilai, bahagi dengan kosong kita akan dapat nilainya infinity. So op-amp yang ideal, CMRR-nya infinity. Kerana nilai CMRR yang tinggi menandakan bahawa differential amplifier is amplifying the wanted signal. Menunjukkan bahawa differential amplifier kita sedang menggandakan isyarat yang kita kendaki, isyarat masukan kita, dan dia reject, okay, isyarat jenis common mode. Okay, kita nak nilai op-amp kita mempunyai CMRR yang tinggi. Okay. Saya akan berhenti dulu di sini untuk part 2. Okay, dalam video yang akan datang kita akan sambung part 3 bahagian
stage 3. Okay, stage 3 di dalam satu blok op-amp, iaitu bahagian output stage. Okay, so saya harap pelajar telah boleh ikut part 2, okay, dan memahami apa yang terdapat di dalam nota kita. Kita akan jumpa lagi dalam part ketiga untuk bab 3. Terima kasih.